Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Syirat selaku pensyarah keusahawanan dalam pendidikan. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan ulasan dokumen pendidikan keusahawanan di Malaysia. Apa itu usahawan? Usahawan ini berasal daripada perkataan usaha. Usaha yang dimaksudkan ialah daya upaya termaksud ikhtiar, kegiatan dan juga perbuatan untuk melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu. Okey. Konsep keusahawanan pula adalah kesanggupan atau kebolehan dan kemahuan seseorang individu untuk bertindak dengan tepat dan cekap dalam menjayakan perniagaannya. Okay, next. Ini merupakan ciri-ciri usahawan berjaya, antaranya adalah inisiatif yang tinggi, berani menghadapi risiko, berorientasikan peluang, lokus kawalan dalaman yang baik, kreatif dan inovatif, serta berani memikul tanggungjawab. Next. Okay, 1.2 kita masuk kepada minda keusahawanan. Set minda adalah sistem kepercayaan kognitif yang terdiri daripada kepercayaan, andaian dan juga pengetahuan yang saling berkaitan yang digunakan dalam memproses maklumat, memberitahu keputusan dan juga mengawal tingkah laku. Ini menurut Rating 2017. Okay, set minda keusahawanan ini dapat dipupuk dengan mencipta pengalaman pembelajaran keusahawanan di dalam kelas, organisasi dan juga komuniti. Okay, next. 1.3 iaitu pendidikan keusahawanan. Pendidikan keusahawanan ini merupakan satu program pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan individu yang mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Ia juga meliputi latihan dalam bidang seperti pembangunan idea perniagaan, pengurusan kewangan, pemasaran, pengurusan risiko, inovasi, dan kemahiran kepimpinan. Ia dijalankan di berbagai peringkat pendidikan dari peringkat sekolah rendah, menengah hingga ke universiti. Next. Okay, ini antara institusi yang menyediakan latihan keusahawanan, antaranya adalah Tekun Nasional, SME Corp Malaysia, Majlis Amanah Rakyat MARA, INSCAN dan juga PUNB. Baik, untuk ringkasan eksekutif, pendidikan keusahawanan di Malaysia merupakan pendidikan yang berstruktur dan berterusan. Namun, terdapat isu dan cabaran termasuklah pelajar kurang minat akan keusahawanan, kurang kemudahan, kurang usaha daripada pelbagai pihak dan sebagainya. Justru pengkaji telah memberikan cadangan pemerkasaan pelaksanaan seperti meningkatkan pengetahuan dan penggunaan teknologi, mengamalkan dasar pintu terbuka, meningkatkan kemahiran keusahawanan oleh pendidik dan sebagainya. Baiklah, saya akan membentangkan tentang konsep pendidikan keusahawanan. Yang pertama adalah berkaitan dengan dasar keusahawanan nasional, di mana dasar keusahawanan nasional adalah satu dokumen strategi jangka panjang yang telah direka bagi menetapkan hala tuju dalam proses pembangunan keusahawanan negara untuk mewujudkan negara Malaysia menjadi sebuah negara keusahawanan menjelang tahun 2030. Di mana objektif dasar adalah dalam sebuah perancangan dan formulasi yang telah dibina dalam DKN akan mengambil kira akan faktor jangka pendek, sederhana dan panjang serta garis masa dalam membuat penyusunan rancangan pelaksanaan yang insentif. Yang pertama adalah mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosio-ekonomi dalam Malaysia inklusif, imbang dan mampan. Yang kedua adalah membentuk masyarakat Malaysia yang berpemikiran dan berbudaya keusahawanan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah keusahawanan negara yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan juga kompetitif. Konsep yang kedua adalah berkaitan dengan pelan tindakan keusahawanan di mana Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan pelan tindakan keusahawanan Institut Pendidikan Tinggi bagi menyokong kelestarian dan keusahawanan di institusi pendidikan tinggi mampu melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dan juga graduan IPT, di mana pelan tindakan keusahawanan IPT 2021 hingga 2025 berfokuskan kepada matlamat untuk mentransformasikan lanskap keusahawanan di IPT daripada keusahawanan yang berasaskan peluang, di mana terdapat 3 strategi utama yang telah digariskan dalam plan ini, iaitu yang pertama, memberi kemantapan sebuah ekosistem keusahawanan yang bersinergi dan holistik. Yang kedua adalah memberikan kekuatan jaringan keusahawanan yang berimpak tinggi. Dan yang ketiga adalah memberi penekanan kepada keusahawanan yang jurus kepada inovasi dan juga teknologi. Baik, untuk 3.3, Panduan Pendidikan Keusahawanan Bersepadu EIE,
yang mana berfungsi sebagai rujukan dan garis panduan bagi semua IPT di Malaysia untuk mendorong program dan aktiviti keusahawanan sesuai dengan aspirasi Kementerian Pengajian Tinggi demi melahirkan graduan yang holistik, berkemahiran keusahawanan dan seimbang. Makna kata, apabila mereka bergraduate nanti, tidaklah mereka makan gaji semata-mata tetapi boleh menjana pendapatan dan melangsungkan kehidupan. Untuk 3.4, elemen merentas kurikulum EMK, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memasukkan pengajaran keusahawanan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara subjeknya adalah kemahiran hidup sekolah, perdagangan dan asas keusahawanan. Terdapat 5 elemen keusahawanan yang telah diterapkan yang mana rumusannya adalah EMK ini diterapkan pada peringkat sekolah, memberikan pendedahan awal kepada murid untuk beradaptasi dengan situasi kehidupan dan mengaplikasikan keusahawanan ini agar terus meningkatkan kualiti hidup, berkemahiran serta mampu menyelesaikan masalah. Baiklah, kami teruskan dengan isu dan cabaran. Okay. Isu dan cabaran dalam Plan Tindakan Keusahawan Institusi Pendidikan Tinggi, iaitu PTK IPT 2021-2025. Yang pertama adalah bakat terpelajar dipacu, di mana PPM bertujuan untuk melahirkan bakat atau graduan terpelajar yang berteraskan nilai yang lengkap, serba-serbi dengan etika, nilai moral, nilai keusahawanan dan kemahiran insaniah untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Kriteria ini telah dimasukkan dalam pendidikan keusahawan di IPT. Namun, usaha lebih giat diperlukan untuk memastikan para graduan IPT serta usahawan pelajar bersedia dari segi moral dan etika untuk menghadapi cabaran dunia. Dan yang kedua adalah keraguan yang dihadapi oleh penerima manfaat PTK, iaitu pelajar sendiri. Terdapat sebilangan pelajar yang menyatakan keraguan mereka untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Salah satu sebab yang diberikan ialah kurangnya pemahaman dan keyakinan mereka akan prospektif bidang keusahawanan. Seterusnya yang ketiga ialah tiada usaha bersepadu dengan pihak industri dalam mempromosikan kegiatan keusahawanan. Usaha bersepadu perlu dibuat untuk memastikan setiap IPT dapat menjalin kerjasama erat dengan rakan industri, iaitu industri dapat memberikan pandangan berguna dan sokongan kepada pihak IPT untuk menambah baik agenda keusahawanan di institusi masing-masing. Dan yang terakhir adalah kemudahan persekitaran keusahawanan yang tidak mencukupi serta kondusif, di mana jika kemudahan ini tidak mencukupi dan terhad, ia menjadi limitasi terhadap memberikan pengalaman secara langsung dengan para pelajar. Hal ini kerana lebih berkesan pengalaman dan membuat inovasi sendiri berbanding secara teori semata-mata. Okey, seterusnya isu dan cabaran dalam panduan pendidikan keusahawanan bersepadu. Yang pertama adalah dari segi kandungan kurikulum, yang mana kandungan kurikulum ini tidak berfokuskan kepada penyelesaian masalah dan juga tidak membincangkan tentang strategi yang perlu dihadapi oleh usahawan apabila mereka menghadapi masalah. Seterusnya dari segi pendekatan pengajaran dan pembelajaran, di mana segelintir guru dan pensyarah masih tidak berupaya dan bersedia untuk mengajar melalui pelbagai platform digital. Seterusnya dari segi pengembangan minda, di mana kurangnya sokongan dan dorongan keluarga dan masyarakat sekeliling berkaitan dengan galakan menceburi bidang keusahawanan. Seterusnya dari segi inisiatif kerajaan, di mana pengetahuan pelajar yang kurang dalam kurikulum keusahawanan telah mendorong pelajar tersebut untuk tidak peka akan maklumat terkini. Mereka tidak merebut peluang untuk yang disediakan oleh kerajaan. Okey, seterusnya kita lihat isu dan cabaran pelaksanaan elemen merentas kurikulum dalam keusahawanan. Yang pertama adalah pelajar tidak meminati aspek keusahawanan. Hal ini kerana mereka mempunyai pendapat bahawa menjadi usahawan adalah sesuatu yang berisiko dan mereka menganggap bidang keusahawanan ini tidak menjanjikan pendapatan yang tetap. Dan yang sering kita dengar adalah tiada pengalaman, mereka tidak minat untuk berniaga dan tiada idea untuk memulakan sesuatu perniagaan. So yang kedua ialah penguatan guru dalam bidang keusahawanan ini pada tahap yang sederhana. Ini berkaitan dengan pengalaman terlibat dalam perniagaan, iaitu hanya beberapa orang guru sahaja yang pernah terlibat dalam perniagaan. Maksudnya di sini guru kurang pengetahuan tentang keusahawanan kerana tidak ramai yang mendapat pendidikan keusahawanan secara formal serta tidak pernah terlibat dalam aktiviti keusahawanan.
keusahawanan atau perniagaan. Dan yang terakhir adalah nilai keusahawanan tidak diterapkan dalam budaya sekolah. Sekolah tidak memainkan peranan penting dalam menonjolkan nilai-nilai keusahawanan dan mewujudkan suasana yang memberangsangkan serta budaya yang positif. Contohnya, pihak sekolah kurang dalam menyediakan program keusahawanan atau mewujudkan satu jaringan keusahawanan seperti kursus keusahawanan dan program kesedaran kerjaya keusahawanan. Okey, baiklah. Seterusnya kami memberikan cadangan pemerkasaan pelaksanaan dalam pelan tindakan keusahawanan institusi pendidikan tinggi. Itu yang pertama dengan membimbing pelajar yang berpotensi dalam keusahawanan, di mana pihak IPT perlu mengenal pasti pelajar yang berpotensi dalam keusahawanan ataupun yang berlatar belakang daripada keluarga yang mempunyai perniagaan. Hal ini dapat membantu pelajar untuk menaikkan minat dan bakat pelajar tersebut perlu digilam. Program-program keusahawanan yang dirancang akan melibatkan penglibatan pelajar sama ada sebagai pemilik syarikat atau sebagai pekerja kepada syarikat pelajar yang diberikan peluang perniagaan dalam universiti. Oleh itu, golongan pendidik juga haruslah mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang kecerdasan emosi pelajar dan mampu menerokai kelebihan yang terdapat pada elemen kecerdasan emosi pelajar. Okey, yang kedua ialah memberikan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan pendidikan keusahawanan, di mana peranan golongan pendidik yang harus memberikan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan pendidikan keusahawanan, memberikan penjelasan dan penerangan konsep pendidikan keusahawanan ialah suatu pembelajaran yang sepanjang hayat, sama ada melalui pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Seterusnya, tujuh ajar dalam hubungan interpersonal dan intrapersonal yang dapat meningkatkan pendidikan keusahawanan. Dan seterusnya ialah pihak IPT mengamalkan dasar pintu terbuka, di mana usaha bersepadu perlu dilakukan dengan sektor industri, iaitu pihak IPT haruslah mengamalkan dasar pintu terbuka dengan berkolaborasi secara terus dengan mana-mana pihak industri yang mampu untuk menjana pengetahuan dan berkongsi pengalaman dalam bidang keusahawanan. Usaha bersepadu ini perlu bersifat strategik serta dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Okey, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemudahan keusahawanan, di mana kemudahan keusahawanan di IPT adalah amat penting agar pelajar lebih terdedah dengan pengalaman di lapangan berbanding teori semata-mata. Pelajar dapat membuat inovasi sendiri di makmal dan merasakan sendiri bagaimana mempromosikan di luar daripada kelas. Oleh itu, kerajaan perlu cakna dengan keperluan ini kerana pendidikan keusahawanan ini memerlukan satu proses yang berstruktur secara berterusan dengan kemudahan sokongan yang mendedahkan pelajar untuk mencipta inovasi dan pengalaman. Bagi seterusnya, cadangan pemangkasan pelaksanaan panduan pendidikan keusahawanan bersepadu. Yang pertama adalah kandungan kurikulum secara amali, di mana KPM perlu meneklarafkan kandungan kurikulum yang dilakukan secara amali kerana aktiviti amali ini adalah gaya yang sesuai untuk gaya pembelajaran abad ke-21. Seperti menedahkan kepada murid untuk menguruskan suatu perniagaan dalam masa yang sama, memberi mereka latihan-latihan mengikuti program-program keusahawanan. Seterusnya adalah tingkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan teknologi, di mana tenaga pengajar perlu tingkatkan kemahiran sedia ada mereka dalam pengajaran mereka menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Seterusnya, galakan sokongan dan dorongan daripada pelbagai pihak, di mana guru perlu diberi kesedaran kepada murid-murid agar bidang keusahawanan ini boleh dijadikan sebagai kerjaya mereka selepas mereka tamat belajar. Seterusnya, manfaatkan peluang yang diberikan oleh kerajaan, di mana murid perlu mantapkan pengetahuan dorang berkaitan dengan bidang keusahawanan ini supaya mereka dapat merebut peluang yang diberikan oleh kerajaan. Seterusnya. Elemen merentas kurikulum. Cadangan yang pertama adalah mengenakan aktiviti ekstrakurikuler bagi minat pelajar. Maksudnya di sini sekolah dan universiti boleh menyediakan program dan aktiviti co-kurikulum yang berkaitan dengan keusahawanan seperti kelab keusahawanan, perdagangan atau latihan keusahawanan. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan kemahiran keusahawanan mereka dan memperoleh pengalaman praktikal. So yang kedua, keperluan penguasaan kemahiran keusahawanan guru sekolah. So kemahiran keusahawanan melibatkan keupayaan
untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativiti, dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan. Misalnya, bagi menyampaikan pengetahuan berkaitan suatu kemahiran, guru disyorkan menggunakan kaedah pengajaran berbentuk demonstrasi, pengajaran berpasukan, main peranan, dan kerja lapangan yang membolehkan pelajar menggunakan kemahiran keusahawanan mereka dalam situasi yang sebenar. Dan akhir sekali adalah kerjasama antara sekolah dan industri. Sekolah boleh menjalin hubungan dengan industri tempatan atau organisasi perniagaan untuk menyediakan pelajar peluang pembelajaran praktikal supaya dapat memahami kaedah pemasaran yang sebenar. Ini mungkin melibatkan lawatan industri, program mentor, atau peluang latihan sambil bekerja yang memberikan pelajar pendedahan langsung kepada dunia perdagangan. So, kesimpulannya, konsep keusahawanan ini membawa satu definisi serta perspektif yang sangat luas. Ia memberi gambaran bahawa bukan setakat aktiviti perniagaan tetapi melibatkan pembentukan ciri-ciri perwatakan seseorang usahawan di samping proses-proses lain yang perlu dilalui. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.